Konsep atom, seperti yang kamu telah pelajari dahulu, saya rasa semasa sekolah rendah atau menengah rendah, bahwa semua benda di dunia ini dibentuk daripada zarah-zarah. Unit terkecil atau bahagian terkecil yang membentuk sesuatu benda ialah zarah-zarah. Yang kamu belajar dulu, ada pepejal, ada cecair dan ada gas. Bila kamu naik ke tingkatan 4, konsep itu berkembang lagi bahawa zarah-zarah itulah yang kita panggil sebagai atom. Dan atom ini boleh membentuk 3 sebatian, iaitu kalau atom yang sama bergabung membentuk bahan atom. Contohnya logam. Kalau atom bergabung dengan bahan lain, boleh jadi molekul. Contoh air H2O. 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Ataupun bahan ion atau sebatian ion, natrium klorida, yang mana kedua-duanya bercas. Natrium bercas positif, klorida bercas negatif. Okey, kita perhatikan dahulu jadual berkala. Seperti yang kamu tahu, jadual berkala inilah yang menunjukkan kedudukan unsur dan disusun mengikut kumpulan dan kala. Dan disusun mengikut tertib bilangan proton secara meningkat. 1 hidrogen, 2 helium, 3 litium, 4 berilium, 5 boron, 6 karbon, 7 nitrogen, 8 oksigen, dan seterusnya. Jadi maknanya jadual berkala disusun mengikut nombor proton ataupun bilangan cas positif. Bahan yang sama sifat kimianya diletak di dalam satu kumpulan yang sama. Contoh hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Oksigen satu kumpulan dengan sulfur, selenium, tellurium, polonium. Ini cikgu tidak tahu. Okey, helium, gas yang diguna pada belon supaya naik ke atas. Di bawahnya ada neon. Neon ni lampu iklan yang berwarna-warni. Argon, krypton, xenon, radon. Okey, ini kita panggil kumpulan. Kita tengok struktur lithium macam mana. Okey, lithium. Okey, bahagian tengah kita panggil nukleus. Bahagian terluar dipanggil petala. Okey, lithium ada 3 proton, ada 3 elektron dan ada 4 neutron. Dan elektron mengorbit di dalam petalanya. Nukleus yang terdiri daripada proton dan neutron tidak bergerak, statik di situ. Sekarang ini kita lihat bagaimana membuat susunan elektron. Mengira susunan elektron, kita ambil contoh berikutnya iaitu boron. Boron ada 5 proton, 5 elektron, 6 neutron. Tapi yang kita ambil kira ialah elektron sahaja. Jadi bukan lagi pakai satu petala, kita pakai lebih dari satu petala. Kecuali hidrogen dengan helium. Okey. 5 elektron. Jadi 2 elektron kita letak di petala pertama. Petala pertama ni hanya mampu menampung 2 elektron. Selebihnya elektron kita letak di petala yang kedua. Jadi susunan elektronnya 2, 3. 2 dicampur 3 dapat balik 5. Okey, cikgu ulang balik ya. Petala pertama hanya boleh menampung maksimum 2 elektron. Selebihnya, elektron yang selebihnya letak di petala berikutnya. Dalam kes ini petala kedua. Kita tengok bagi atom yang lebih besar, contoh aluminium. Aluminium ada 13 proton, 13 elektron dan 14 neutron. Jadi seperti yang biasa,
2 kita letak di petala yang pertama. Selebihnya 8 kita letak di petala kedua. Jadi baru 10 kan, ada 3 lagi. 2 campur 8, 10. Jadi 3 kita letak di petala terluar. Jadi susunan elektronnya 283. 2 campur 8, 10. 10 campur 3, 13 elektron. Jadi kalau keluar soalan berkaitan dengan susunan elektron, jangan panik. Mudah saja prinsipnya, cikgu rumuskan balik. Petala pertama hanya mampu menampung 2 elektron. Selebihnya tolak ke petala berikutnya. Kalau penuh sudah petala kedua tu, sebab petala berikutnya hanya menampung 8 elektron. Tolak ke petala berikutnya.